Kemudian ada image, kita boleh masukkan image. Contohnya ada gambar tentang Perang Dunia Kedua, gambar Perdana Menteri. Kemudian di bawah ni kita tanya, siapakah Perdana Menteri ini? Contoh dia. Okey, kemudian yang ini adalah untuk view. Kemudian yang tanda dua ni adalah untuk kita buat dipanggil sub-sub dia. Sebab tu kalau kita jawab survey untuk pelaporan PDPR, dia ada next. Inilah fungsi kita masukkan yang kat bawah sekali ni. Jadi maknanya apabila mereka sudah jawab nama dia, tingkatan, kemudian kita klik next, kita klik yang kita masukkan yang bawah sekali ni, jadi dia akan jadi next. Kemudian next, macam itulah. Okey. Okey, sesi praktikal. Jadi saya nak cikgu cuba buat ikut kepada step yang saya tunjukkan. Kemudian cikgu show lah kepada kelas. Saya nak tengok adakah cikgu mendapat paparan saya seperti saya tunjukkan itu. Okey, boleh cikgu? Cuba cikgu buat dulu. Sambil saya tunjuk kat sini ya. Okey. Pergi Google Drive. Okey, Google Drive kat sini. Kemudian cikgu boleh paparkan ataupun cikgu buat, kalau cikgu tak mahu keliru, cikgu pergi buat dulu satu folder. Folder sini ialah contoh sini ujian. Ujian, create folder. Bila kita create satu folder ujian, dia akan muncul kat sini ya, ujian mana? Kat sini ujian. Okey, kita klik ujian. Di sinilah kita masukkan new, macam step saya tunjukkan. Pergi pada Google Form, klik, choose blank quiz. Makna di sini form ini sudah berada dalam folder ujian. Maknanya lain kali kita tak tercari-cari. Ini sekarang nak cari mana, jenuh mencari. Jadi kita tak tercari-cari dah sebab dia berada dalam folder yang kita telah create tersebut. Tu saya dah ajar tentang Google Drive sebelum ni. Inilah saya masukkan. Di sini cikgu tulis contohnya ujian 1 sejarah ataupun matematik ataupun ulang pada cikgu. Okey. Yang sini question ni lah kita masukkan nama. Macamlah cikgu buat kedatangan. Ini dia automatic keluar answer. Kemudian required. Tambah lagi kat sini. Kelas. Kelas. Sini cikgu boleh buat multiple choice ataupun cikgu boleh buat drop down. Kita tak nak banyak sangat kat depan tu, kita boleh drop down. Drop down ni, contoh di sini kita buat 3 adab, 3 adil, 3 akhlak. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa apa yang kita buat ni, kita pergi kepada mata ni. Ni gear, setting. Kita pergi kepada mata. Jadi inilah. Asmi, tak gerak pun. Oh, sorry. Your screen still same tadi. Okay, ni dah okay dah. Dah okay dah ni. Okay, sorry. Okay. Saya lupa klik atas tu. Sorry. Okay, saya saya klik kat sini sekejap. Okay, jadi daripada sini, nampak dah daripada sini cikgu klik yang ada mata ni, preview. Bila cikgu klik preview, cikgu akan dapat ini. Inilah dia paparan yang saya masukkan. Macam mana drop down? Di sini kita boleh pilih kelas dia tu. Ada, adil dan seterusnya. Ini nama dia boleh tulis. Okey baik. Okey. Kemudian untuk yang saya sebutkan tadi di sini. Jadi kat sini cikgu kata nak buat next section. Kita klik sini, add section. Maknanya di sini kita boleh tajuk baru iaitu soalan ujian. Soalan ujian. Jadi macam mana kita nak tengok? Kita klik sekali lagi kat sini. Di sini sudah ada keluar next. Nampak tak? Sudah keluar next. Sebab apa? Sebab kat sini kita sudah masukkan section. Yang mana sectionnya? Iaitu di bahagian bawah ni yang ada tindik dua tu. Itulah fungsi
benda ni. Okey ya. Kemudian apabila kita buat soalan, kita buat soalan, kita tambah sini. Okey, soalannya kita boleh type ataupun kita boleh copy paste daripada Word. Jadi contoh di sini saya nak buat soalan objektif kan. Soalan objektif saya nak tunjukkan cara senang daripada Word kita boleh copy sebagai soalan. Sekejap. Saya sedang cari soalan sejarah. Okey ya. Contoh sini tentang soalan pertama. Di sini kita boleh buat nombor 1, soalan apa berkaitan contohnya apakah maksud kedaulatan? Kedaulatan. Di sini. Apakah maksud kedaulatan? Okey. Kejap saya sedang loading sebab dia. Cikgu Azmi nak tanya. Ya. Kan ada gambar tepi, ada kita boleh masuk gambar kan, dia ada ikon gambar tu. Boleh. Di sini cikgu kejap. Kalau kita klik situ, dia gambar tu kita kena ambil kat library ke atau kita boleh browse daripada internet? Okey, kita Google. Boleh pertama library pun boleh. Kalau daripada internet tu kita kena download dulu. Kita kena save image ya. Contoh di sini dia sudah contohnya kita nak masuk ni, dia akan keluar macam ni ya. Keluar macam ni. Cikgu boleh browse kat sini ataupun cikgu boleh terus ke Google Image Search. Contoh sini cikgu search, contohnya saya search peta ataupun map. Malaysian map. Malaysia map sebab dia pandai bahasa. Okey. Ni keluar. Jadi cikgu klik saja. Klik insert. Jadi insert dia akan keluar. Ni. Disebabkan terlalu besar, cikgu boleh kecilkan. Nampak tak boleh kecilkan? Tu kelebihan dia. Jadi kita daripada image ni, cikgu boleh klik dia punya tu. Saya ulang sekali lagi, kita boleh ambil kalau ada dalam Google Drive, kita boleh cari dalam Google Drive. Foto ni ialah Google Photo. Ini mungkin peribadi, kita tak payah klik lah kat sini. Tapi kita boleh terus cari kepada Google Image Search. Jadi kalau cikgu ajar matematik tu, cikgu boleh ambil berkaitan matematik watch, gambar jam boleh. Tu dia punya soalan dia. Nampak tak? Cikgu bin Solih. Ya. Macam mana yang insert tadi yang dekat Google Search tadi? Okey. Cikgu hari ni klik kepada saya ulang sekali lagi, klik saya saya akan padamkan yang ni. Okey, bagaimana nak padamkan ni? Dia ada cara dia. Kejap dia sebab dia dekat sini ya. Dia ada tiga titik tu remove. Remove. Okey. Cikgu klik yang lambang. Saya rasa ramai cikgu tak nak guna ni. Kalau ada daripada device cikgu, tekan upload saja. Cari dalam device cikgu. Kalau ada kamera maknanya on spot. Tapi selalunya kita kalau guna handphone lah. Tapi saya sarankan guna Google Image Search. Contohnya kalau cikgu Zari ni ajar biologi. Biologi nak tahu tentang apa? Frog. Frog. Katak lah. Klik aja katak. Macam-macam katak kat Puan Zari ni. Nak katak purple ada, katak hijau ada, katak duduk relax pun ada, semua ada. Nampak tak? Okey, lepas tu insert tu kat mana? Okey. Bila kita sudah insert katak ni, kita klik kat situ. Right click ke? Bukan right click, kita klik biasa. And then di sini kat bawah ada insert. Okey. Kat bawah ada insert. Jadi dia akan loading sikit. Ni. Besar sangat takut lah. Kita kecilkan dia. Dan di sini cikgu boleh type dia punya jawapan dia, pilihan jawapan. Okey. Saya sekejap, saya nak tunjukkan untuk macam mana kita nak cara yang pantas. Okey. Kalau cikgu ada dalam Word, ataupun ada dalam ni, cikgu copy saja. Contohnya saya tak tunjuk lagi. Copy ada 4 tu. Jadi cikgu paste. Tengok. Tapi sebabkan dia ni dalam
Kalau dalam Word dia akan ikut susunan lah. Okey, tak apa. Yang ni kita delete. Sini kita delete. Kita delete yang ni, kita delete. Ini kata bukan kata lah. Okey, saya cuma nak tunjuk bila kita sudah ada. Jadi kalau kita buat objektif ni, kita boleh buat pilihan sama ada kita nak masukkan A kat depan atau kita buat macam ni pun boleh. Cumanya yang pastinya cikgu kena create, kena tekan answer key. Inilah memainkan peranan. Cikgu bagi contoh sini untuk soalan ni cikgu kata 2 markah lah. Klik dulu 2 markah. And then cikgu kata mana jawapan yang betul. Bekalan makanan contoh dia. Inilah jawapan untuk soalan ini. Ini soalan pelik ni. Satu soalan lain, gambar lain, jawapan lain. Tak apalah, ini nak ambil contoh dia. Okey. Jadi gambar cikgu untuk boleh right ambil. answer tu Cikgu Azmi, Ya. kita kena buat masa tu juga ke atau kita dah buat semua soalan baru kita buat kita punya Lebih right elok answer? buat terus. Takut cikgu terlupa. Buat terus. Tapi buat terus. Jadi kita boleh klik kat sini. Jadi done. Bila done, satu lagi jangan lupa. Required. Required. Maknanya di sini adalah wajib jawab. Jadi pelajar bila dia jawab, okey, contoh di sini saya nak ambil contoh macam mana dia jawab. Okey, kita preview dia. Okey, ini tulisan nama Cikgu Badri ya. Tak apa saya ambil nama Cikgu Badri ya. 3 adab. Next, dia akan keluar. Macam ni. Contohnya saya bagi jawapan yang ni ya. Cikgu Badri pun jawab submit. Okey. Kejap. Okey ya. Ini Cikgu Badri contoh dia. Kemudian 3 adab. Next. And then tadi jawapan. Cikgu Badri kata jawab B lah. Okay, submit. Bila submit, Cikgu Badri boleh view skor terus. Dari sini, daripada 2 markah Cikgu Badri salah. Sebab soalan yang diberi ialah terus kepada correct answer bekalan makanan. Dia sudah bagi dah. Ini dia punya cara untuk membuat soalan objektif. Nampak tak di sini ya? Bila kita view skor, dia sudah ada skor dia berapa dan diberikan jawapan yang kita sudah submit, yang sudah create tadi bahawa C adalah jawapan dia. Tapi bila Cikgu Badri jawab B, ya. Dekat situ kan tadi ada submit another response kan? Yang mana? Sebelum tadi yang kita jawab tadi kan ada submit another response. Kan setiap kali kalau kita Google Form tu kan. Okay. Kalau kata budak jawab yang ni kan, submit another response kan. Kata dia dah tahu, dia tengok, dia view score, dia tengok dia markah rendah. Lepas tu dia jawab balik boleh ke? Yang ni lah sepatutnya kalau kita tengok kepada share quiz. Kita tengok kat sini, cikgu ni lah yang saya mula sebut tadi. Cikgu tekan gear. Cikgu pergi pada limit one response. Barulah dia tak keluar lagi another. Inilah kita perlu klik yang ni. Dan kini kalau mereka menggunakan Gmail biasa, kita antik. Mana kita dia tak ingat Gmail MOE ke apa semua. Ataupun handphone, guna handphone ayah dia ke, dia boleh guna. Tapi limit to one response. Bila kita buat yang ni, maka bila kita tengok kat sini bila kita sudah submit Cikgu Mi sekejap. Ya. Kalau kita nak budak guna MOE saja, kita kena tick jugalah restrict tu. Kalau dia nak suruh mereka tu guna juga restrict ni, kita klik kat sini. Tapi kalau mereka tu ada yang tak ingat dia punya MOE apa semua tu, kita untick. Yang ni kita tick. Jangan lupa kita save dulu. Save setting dia. Kita save setting. Jadi kat sini kita buat restricted lah. Kita kata kesian lah ada pelajar tak boleh masuk lah, dia guna handphone ayah dia lah. Jadi kita pun untick. Yang ni adalah untuk limit. Maknanya dia guna hanya sekali saja. Kita pun jangan lupa tekan save. Okay. Kalau Google Form kita boleh tengok analisis ke soalan mana budak betul salah Boleh. Boleh. Bagaimana cara cikgu klik pada response. Ya betul. Pada respon dia akan keluar. Ni contohnya individu ni. Cikgu Badri. Macam quizy jugalah kan. Betul. Yang nombor 2 ni siapa dia? Okey. Boleh Okey. Kemudian bagaimana kalau kita nak share dengan
pelajar tu dah tahu lah kita klik yang ni. Kemudian kita sebab panjang sangat klik shorten URL, copy je. Baru kita share link tu. Boleh kan cakap ni? Boleh. Kan ada boleh. Cikgu ada soalan sebelum kita pergi pada next sebab kita hari ni ada pukul 2 ada program lagi ni. Okey ya? Boleh. Boleh. Okey. Jadi saya rasa untuk objektif, okey, kalau untuk sekejap saya untuk objektif kita boleh pertamanya untuk setting ni kita pergi kepada quizzes, kita tekan letter. Letter. Okey, sebab apa letter? Sebab kita tak mahu jawapan tu terus. Buat kemudian. Kita save. Kemudian pada question ini, sebabkan dia bukan objektif. Okey, ini kita delete dululah. Kita remove. Okey, kita remove dia punya soalan. Okey. Okey. Jadi kalau kita soalan tu bercampur macam mana ya? Nak tekan letter juga? Kita tekan letter lah. Sebab kalau kita buat soalan tu bercampur tu kita boleh buat, sebab kita sekali setting je, kita kena buat letter lah. Okey. Untuk soalan yang perlu jawapan tu di-upload, kita boleh upload. Tapi kalau soalan tu kita boleh tulis, kita buat contohnya paragraf kat sini. Paragraf. Jadi kat sini pelajar boleh jawab. And then untuk answer key, kita boleh bagi contoh sini ada 4 markah. Kita buat okey, contoh di sini cikgu isi jawapan dia tu. Contoh sini kalau pelajar jawab ni, bila dia jawab, sebab soalan macam ni kita kena perlu semak lah. Contohnya apakah ciri-ciri katak. Katak ada kaki panjang. Okey, boleh melompat. Contoh. Lagi apa dia? Bunyi bising bila hujan lah. Betul tak? Okey. Contoh dia. Jadi bila pelajar tu buat, jadi tapi ni sebenarnya soalan macam ni dia banyak kerja lah sikit berbanding dengan objektif. Tu dia kita tak perlu banyak kerja sebab semuanya disubmit oleh form. Kali sini kena banyak kerja sikit. Jadi bila pelajar jawab, kita kena semak satu-satu. Tapi inilah perkara yang perlu kita lalui lah sebagai seorang guru. Nampak tak? Jadi bila kita sudah buat soalan ni, contohnya kat sini kita apakah ciri-ciri seekor katak. Jadi pelajar jawab kat sinilah. Boleh? Kalau matematik jawapan ni kan banyak pecahan lah apa, macam mana kita nak letak jawapan tu? Dia jawapan tu kita boleh sama ada masukkan image. Jadi cikgu kena siap ambil gambar, save dalam satu folder di Google Drive atau dalam komputer cikgu. Jadi cikgu boleh masukkan dia punya jawapan tu dalam bentuk image. Contohnya kalau kita nak soalan tu soalan objektif, okey, matematik lah. Contohnya apa? Kalau yang ni pun kita boleh buat dalam bentuk gambar juga. Contohnya tak apa. Jadi dalam pilihan jawapan pun cikgu boleh masukkan. Ni an image. Dia akan keluar satu-satu lah. Jadi pelajar boleh tick yang mana jawapan yang betul. Ni contohnya ada 1/2 fraction apa semua tu tidak ada dalam Google Form. Cikgu boleh buat sebagai image dulu. Cikgu sediakan dulu sebagai image baru masuk dalam ni. Boleh? Boleh. Dan jangan lupa required. Klik yang tu. Cikgu Mi. Ya. Kalau untuk ujian, elok kita buat Google Form ke Quizzy? Kalau Quizzy pun boleh. Quizzy ni dia dalam jangka masa yang sangat singkat. Kalau kita buat ujian ni, kita boleh masa 1 jam, 50 soalan 1 jam. Sedangkan Quizzy ni dia punya tu dia punya masa dia tu kita tak boleh tentukan lah. Masa tak boleh tentukan kalau kan dia bergerak, jadi dia kira markah dari segi siapa cepat, siapa boleh betul straight 4, 5 tu kira dapat markah tinggi walaupun ada satu lagi pelajar jawapan betul tapi lambat.
Dia ada Oh, nombor. okey. Dia ada ranking ke bawah. Di sini tidak fair dari segi untuk kita menguji kefahaman tentang isi pelajaran. Kalau quizzes. Tapi kalau Google Form, Quizy tak boleh back soalan. quiz sebab kita sudah jawab, kita tak boleh back lah. Kita kena jawab, Okey. kita kena create satu lagi account. Okey, Okey. terima kasih. Okey boleh. Jadi Google Form dah kalau ada masalah lagi boleh tanyalah. Okey. Kita seterusnya pergi pada Kahoot. Kahoot pula. Okey, boleh setakat ni Boleh tak cikgu-cikgu? Boleh. Boleh yang lain boleh. Alhamdulillah boleh. Okey. Pening tidur lah. Okey, Kahoot Okey, Kahoot. Kahoot ni kalau ini memang popular lah sebab selalunya saya dulu saya waktu makmal IT tu selalulah bawa pelajar pergi, terutama kelas-kelas belakang ni. Satu, boleh perhatikan mereka ni nak pergi masuk bilik tu dia tengok apa YouTube. Kita lepas tu buat main Kahoot, dia berhenti YouTube, dia main Kahoot. Seronok. Jadi tak ada buat benda-benda yang sia-sia lah. Tapi nak suruh ni mereka nak main YouTube je. Okey. Kahoot merupakan satu aplikasi kuis secara online yang dibina oleh guru untuk merangsang minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui suasana pembelajaran secara interaktif. Aplikasi ini boleh digunakan melalui pelbagai peranti seperti komputer, laptop, tablet dan telefon pintar. Itu Kahoot. Okey. Sekali lagi kita buat survey. Mana survey tadi? Okey. Saya nak survey yang ni pula, iaitu berkaitan dengan Kahoot pula. Okey, cikgu klik pada link ini dan masukkan nombor. Okey. Copy. Masukkan nombor kod ini 45475022. Okey, terima kasih Cikgu Sudiana sebab rekod. Saya pun tak perasan. Okey. 454502. Okey, kita tengok survey cikgu. Kita survey. Cikgu masuk pada menti.com. Saya nak tengok setakat mana cikgu pernah guna Kahoot. Okey, boleh jawab sekarang. Oh, Cikgu Fifi. Okey. Terima kasih Cikgu Fifi. Okey. Tidak pernah 2 orang. Jarang-jarang. Apa Ramli kata? Kadang-kadang. Okey, jarang-jarang. Ada yang mananya ada pernah guna. Tapi 2 ni tak pernah guna. Tak apa. Kita tengok pada basic lah kalau yang tak pernah guna. 12 orang. Sepatutnya berapa orang lagi ada ni? Sepatutnya ada 40. Tolak saya 2, 43 orang. 20 orang baru bagi survey dia. Okey, 9 orang tak pernah. Apa benda Kahoot ni? Makanan ke apa? Okey. Maknanya yang cikgu berada di 10 orang tak pernah guna. Okey. Tak apa, saya fahamlah cikgu ramai yang tak pernah guna. Dan untuk pengetahuan cikgu, Kahoot ini juga merupakan salah satu yang ada dalam Gmail MOE. Ada dalam bahagian aplikasi. Okey. Dia bagi percuma tapi ada yang kena bayar lah untuk certain. Okey. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. 24 orang yang dah bagi maklum balas. Okey, yang maknanya cikgu ni berada di peringkat level bawah lah. Level tidak pernah dan jarang-jarang. Okey, kita pergi pada Kahoot. Okey, Kahoot. Baik. Apabila kita sudah ada soalan, kita akan berikan alamat dia, iaitu kahoot.it. Di sinilah kita berkongsi dengan student. Jadi dia akan masukkan nombor
PIN dia, nombor yang game tu. Ini untuk survey laluan ataupun induksi dia lah. Okey. Okey, kenapa Kahoot? Kerana sangat interaktif, ada sistem ranking, soalan yang di-set. Nanti saya ada soalan Kahoot, saya nak tanya cikgu nanti. Ada permainan dia, jangan risau. Soalan boleh save dalam akaun masing-masing, ada online, multi-purpose. Itu kenapa Kahoot. Ini kena baca ni, kena ingat ni, takut ada keluar soalan nanti ya. Okey. Jom Kahoot. Okey, jom Kahoot. Okey. Jadi untuk tahu di mana Kahoot ini, bila kita sudah masuk Gmail D5, dia akan keluar guru, kemudian dia ada aplikasi. Dalam aplikasi itu kita akan klik, dia akan keluar paparan ini. Canva, saya dah tunjuk dah. Kita akan keluar dapat Canva. Dia ada Padlet. Padlet ni pun 5 je free, kena bayar tu. Saya buat 5. Jadi kena retype lah yang telah buat sebelum ni. Ini dia panggil Bandpace. Edupuzzle. Edupuzzle cikgu dah tahu dah saya rasa. Pickers. Ini yang selalu saya guna ialah Quizizz, Canva dan Kahoot. Inilah Kahoot. Jadi yang lain tak payah fikir. Fikir Kahoot hari ni. Okay, Kahoot. Bila klik Kahoot, dia akan keluar paparan ini. Kita klik Kahoot kat situ, dia keluar paparan ini. Maknanya di sini cikgu kosong lagi, tak pernah masuk. Yang survey tadi yang tak pernah masuk, cikgu akan keluar macam ni. Bila cikgu keluar macam ni, langkah pertama ialah cikgu klik sign up. Sign up. Bila klik sign up, kalau cikgu boleh nak buat sekarang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu akan keluar paparan ini. Bila cikgu klik sign up. Cikgu Mei, kejap nak tanya. Ya. Kenapa kena sign up? Sedangkan dia bawa tak boleh pakai terus sign in kita punya Google MOE. Ya, boleh, tetapi sebab kita belum attach lagi Kahoot dengan kita punya account. Ini cara kita nak attach dia. Memang ada untuk kita, tapi belum di-attach lagi dengan kita. Jadi cara nak attach, kita kena sign up dulu. Kahoot ni tak attach lagi. Belum attach lagi. Walaupun ada dalam sana. Login tak boleh terus. Tak boleh sebab kita belum lagi daftar sebagai pengguna Kahoot. Yang dah ada, dia boleh terus login. Macam saya tu dah ada, saya tu login. Tapi kalau yang belum ada, dia terus kepada sign up dulu. Okey, bila sign up, Cikgu Mi, tadi saya sign up, dia keluar putih je, tak keluar pun macam ni teacher ke student ke apa. Ya, putih. Putih semua. Tak tahu nak tekan apa. Okey, mungkin masalah lain tu. Okey, saya tunjuk dulu. Nanti kita akan pergi sesi praktikal lah. Okey, bila kita sign up, dia keluar paparan ini. Choose your account type. Jadi kita sebagai guru, kita pilih teacher. Kemudian describe your place. Kita ni adalah seorang guru di sekolah. Okey. Jadi lepas tu dia akan keluar macam ni. Ini putih dengan ada tulisan lah. Pertama dia akan keluar macam ni. Sign up with your email. So kita klik kepada continue with Google. Sebab kita berada dalam browser Gmail MOE, maka dia akan keluar macam ni. Choose an account. Jadi macam saya ni sudah ada G34 apa semua tu MOE.dl, kita klik saja kat sini. Pertama kita klik continue with Google, and then kita klik kita punya account kita sebab kita sudah ada dalam browser dia. Lain kalau kita guna browser yang lain. Kalau kita guna browser yang bukan browser untuk MOE, kita kena tulis G-34 pun. Itu memang saya rasa ramai yang tak pernah ingat. Betul tak? Siapa yang ingat dia punya Gmail MOE angkat tangan? Yang ingat maka dah kepala G25. Saya rasa tak ada. Kalau boleh ingat tu saya nak bagi hadiah gula-gula. Okey. Okey. Bila klik situ, cikgu akan keluar. Jadi cikgu sudah berada di dalam sudah berada di sini. Sebab apa kita nak tahu? Sudah ada G3412. Ini adalah Gmail saya. Ni. Inilah apabila kita sudah attach Gmail kita dengan Kahoot. Macam tadi dia tak attach lagi. Macam saya tunjuk cikgu Bat tanya tadi, tengok kosong. Kahoot apa semua kosong. Dia ada login. Yang mana kita belum
attach lagi. Bila kita sudah attach, kita akan dapat ini. Keluar dengan bintang-bintang. Cikgu ada keluar bintang macam ni tak? Kalau tak keluar saya buatlah nanti untuk cikgu. Okey, dia keluar kita punya Gmail kita dan tugas kita ialah create kita punya soalan. Okey. Cik. Bila kita klik perkataan create itu, dia akan keluar paparan ni pula. Create, get to know your teacher, Kahoot apa semua ni kita letak tepi dululah. Kita klik kepada create. Bila klik create, kita akan keluar, kita akan keluar apa? Okey, tengok. Saya akan share bagaimana kita nak masuk. Okey. Okey, ini dia punya paparan D5. Okey, kita buat Kahoot terus kat sini. Kahoot. Jangan pilih play. Kita pergi kepada yang satu lagi ni, create yang ni. Okey. Keluar putih mungkin dia, Cikgu Zarini mungkin dia punya account tu lambat untuk attach. Jadi yang ni yang saya sudah ada dalam apa create dia tu. Tapi kalau cikgu tu belum masuk, dia akan keluar begini. Ini dah masuk. Okey, ini dah masuk. Kalau belum masuk, okey saya cuba, pertamanya saya cuba keluar dulu nak tunjukkan cikgu macam mana kita saya sign out dulu. Okey, sign out. Inilah yang saya maksudkan. Cuba pakai akaun saya. Saya bagi email. Tak, cikgu inilah cikgu Badri tu boleh buat sendiri. Okey. Okey. Ini saya maksudkan bila saya sign out dia keluar macam ni, saya continue dengan Google. Okey, dia keluar paparan ini. Sebab saya sudah ada Gmail ni, kalau belum ada cikgu masukkan Gmail MUI. Macam saya klikkan Gmail MUI. Okey. Okey. Cikgu Azmi. Ya, saya. Tanya tadi ambil school ke, school administration ke? School, sebab kita nak ngajar school. Ambil school. Okey, inilah saya sudah masuk ni, Gmail saya tu. Okey, buat nama lah, nama kat sini. Okey. Kemudian kita nak create soalan, kita klik create soalan. Create soalan. Create kat sini. Maka dia keluarlah benda macam ni. Okey. Jadi apabila dia keluar macam ni, cikgu terus type soalan. Kelebihan guna Kahoot ini untuk cikgu matematik. Dia boleh guna sebab dia ada fungsi dia. Dia ada equation editor, dia ada simbol, dia ada X kuasa 2, X yang kecil nak besar ni sudah ada. Ni bagus. Kalau Google Form tu dia tak mesra sangat untuk logo-logo ataupun formula-formula matematik. Itu kita kena masuk sebagai image. Tapi untuk Kahoot sesuai sangat untuk cikgu biologi, cikgu sains, cikgu matematik. Nampak tak? Dia boleh masukkan equation kat sini. Contoh sini make equation editor. Boleh masukkan. Contohnya nak buat 1/2. Insert. Terus dia masuk kat situ. Okey. Kita buat ujian boleh boleh buat ujian pun boleh. Boleh ujian tapi buat macam dia, konsep dia macam quizzes jugalah sebab dia kena dalam masa yang tertentu. Okey, kita campur. Kenapa? Cikgu Azmi, kenapa saya punya tak keluar macam Cikgu Azmi ni? Dia keluar level up Kahooting in any learning environment. Oh, cikgu kena yang mana? Yang mula-mula tu? Cikgu Yang macam putih semua tu. Macam ada kad. Dia free, ada apa ni? $3, $6 apa tu? Oh, dia suruh bayar lah tu. Free, tekan continue for free. Continue. Bawah Bawah sekali. Ni bukan buat ujian ni, kita diuji ni. Okey. Oh, continue contact us. Okey. Kontak tu kita masukkan email kita tu. Okey, yang ni kita boleh 1/2 campur 3/4. Kemudian kita boleh bagi answer kat sini. Guna juga yang ni. Jadi cikgu boleh gunakan. Kalau cikgu fizik, boleh masukkan dia punya soalan dia.
Tak boleh copy paste ke? Boleh. Nak create satu-satu cabut ekor ni. Kalau nak copy paste pun boleh. Cikgu boleh masukkan. Kalau contohnya answer ni ada image. Gambar. Masukkan gambar. Contohnya ada kat sini. Dia ada dari sini ataupun image yang ada. Contohnya di sini kita nak masukkan apa kalau berkaitan dengan fizik. Apa dia Cikgu Bahar contoh dia? Okey, fizik. Nak contoh apa ni? Momentum. Momentum. Entah apa dia keluar macam ni. Ni gambar dia. Ni gambar untuk soalan ni. Dan bila kita jawab, klik kat sini je jawapan dia. Okay. Dia memang multiple choice lah. Dia tak ada soalan macam subjektif tak ada. Okey, kita boleh sebenarnya kita boleh pilih kat sini. Kita boleh pilih true or false, type answer, puzzle pun boleh. Tapi sini bintang-bintang ni kena bayar lah. Cuma bagi free quiz dengan true or false. Jadi kalau kata banyak sangat ni nak buat multiple choice, kita boleh true or false. Di sini tak perlu kita banyak fikir lah. Kat sini kita boleh buat sama dengan apa. Contohnya kalau salah, kita siap dah buat kat sini false kita kata. Kita kata sama dengan kosong. Jadi jawapan dia ialah salah lah untuk kosong tu. Jadi pelajar akan buat false. Jadi itu jawapan dia. Begitu juga nak tambah soalan, add question kat sini. Nak pilih apa, quiz ke, true or false. Yang lain jangan fikir, dia kena bintang kena bayar. Okey. Cikgu ya. Kalau kita nak copy the board soalan daripada lain terus masuk situ boleh? Okey, contohnya soalan saja. Soalan kita boleh kat sini, contoh kita buat quiz. Okey, saya buat semula. Okey, soalan dia copy paste je kat sini. Contohnya saya cuba copy soalan sejarah. Okey, saya copy kat sini and then saya paste kat situ. Tu. Keluar. Tapi soalan dia dah bagi dah limit terlebih ni 20 ni, dia tak boleh lebih-lebih. Dia tak boleh lebih. Dia soalan tu kena ringkas sangat lah, macam sejarah ni panjang. Maksudnya tak boleh copy soalan panjang lah. Boleh, malah panjang sangat tak boleh lah. Maknanya kita kena copy soalan yang ringkas lah sebab dia memang ambil masa bila kita contoh nak quiz ni, nanti nak baca nak jawab lagi. Tak ada masa. Dia ada time dia tu. Okey, jawapan pun boleh copy. Jawapan pun boleh copy. Contohnya saya copy jawapan sini bencana alam. Kita malas sangat, kita copy je. So kat sini dia dah ada dah kat situ. Atau kita tulis keuangan. Dia keluar. Automatik dia keluar. Sumber manusia. Dia sudah ada. Jadi kita kena tak susah mana tapi sabut perut tengok. Jadi cikgu boleh klik. Ini jawapan. Nak buat 3 saja pun boleh. Ini jawapan dia. Okey. Dia boleh gabung jenis soalan ke? Macam soalan boleh. 1 objektif, soalan 2 true or false, boleh? Boleh, no problem. Dia boleh Nak tanya Cikgu Azmi. Ya. Kalau soalan quizis kan kita boleh ambil soalan orang lepas tu edit kan? Yang Kahoot ni boleh tak buat macam tu? Boleh juga. Nanti saya tunjukkan. Ni saya buat done dulu yang ni. Yang ni kena bubuh. Bila kita sudah habis, kita kena tulis apa tajuk soalan kita tu. Berkaitan dengan apa. Contohnya sejarah tingkatan 4. KSSM. Sebab KSSM? Sebab soalan KBSM masih ada lagi dalam ni. Nanti dia akan tertukar dengan KBSM. Okay. Klik continue. Validating. Jadi test dulu Kahoot ni. Test tu maknanya di sini dia suruh test. Okey. Jadi kan Cikgu Azmi, apa beza Kahoot ni dengan quizis? Kenapa kita kena pilih Kahoot bukan pilih quizis? Okey. Bila untuk quizis ni dia Kahoot ni dia macam dia tak nampak ranking. Maknanya kita tu buat lebih kurang, tapi untuk Kahoot ni dia macam buat serentak. Soalannya soalan sama dengan pelajar-pelajar lain. Kalau quizis soalan random. Faham tak? Jadi kalau kata 30 soalan biologi ya, cikgu mesti ajar biologi ya. Mungkin Zoe tu jawab soalan nombor 2,
mungkin Dayana buat soalan nombor 30, dia random. Tapi kalau Kahoot ni soalan dia tu sama saja, semua jawab yang sama dan paparan dia adalah di komputer ataupun di skrin. Jadi dia jawab, dia tekan pada pilihan jawapan tu saja. Okey, jadi sini kalau keluar macam ni, cikgu buat continue for free lah. Jangan kalau klik bayar jenuh kena bayar. Okey. Sekolah bayar. Tapi sebab akaun kita bayar lah. Okey. Okey. Boleh Okey, kalau cikgu pertanyaan cikgu Musnita tadi, macam mana kita nak tahu soalan tu kita nak ambil daripada orang? Kita kata nak fikir macam cikgu Bahar kata serabut perut dia tu lah. Kita pergi discover. Discover ni cikgu boleh find any mathematics, science apa semua. Macam saya sejarah tingkatan 4 KSSM bab 1. Okey. Dia ada paparan dia kat sini ni. Cikgu dari mana ni? G2. Dia ada 10 soalan. Ini pun ada bab 1 10 soalan. Jadi kita klik saja yang sini. Kemudian kita pergi edit. Kita nak orang ni kita pergi edit. Maka di sini kita sudah duplicate. Kita duplicate soalan orang tu. Bila duplicate, dia akan dapatlah soalan tersebut dia akan masuk dalam kita punya library. Nampak tak? Boleh tak? Faham tak untuk kita dapatkan soalan orang lain ni? Sekali lagi. Sekali lagi? Okey, kena bayar ni sekali lagi. Mina gini ni. Okey, cikgu pergi discover. Nampak discover. Kena bayar. Kulis. Okay, cikgu Bahar ajar fizik lah. Fizik tingkatan 5. KSSM. Bab 1. Banyaknya cikgu Bahar. Ya kan ni? Ni apa benda ni keluar. Okey, kita kata fizik saja. Fizik tingkatan 5. Okey, mula. Ni. Ya kan soalan dia cikgu Bahar? Ni. Ni. Jadi cikgu boleh klik kat situ, klik macam ni. Kemudian pergi edit. Dia akan keluar duplicate. Tunggu. Duplicate. Maka cikgu saya tak nak duplicate sebab saya ajar sejarah, saya buat cancel. Cikgu Bahar buat duplicate Okey. Apa tak? Okey. Nampak ada soalan-soalan dia ada quiz. Okey boleh Okey, jadi sebelum boleh out dah ni, Fahal lah. Nantilah ada lagi ni. Okey. Dan okey, jadi untuk Kahoot collection Jadi kalau dalam quizzes dia ada my library tapi bagi Kahoot dia ada collection. Okey, jadi hari ni saya nak test cikgu. Tajuk dia ialah kuis sekolah. Dari mana dapat? Yang saya dah share profil sekolah tu. Jadi cikgu kita main sekejap. Okey. Saya nak teach kat sini. Okey. Caranya cikgu pergi masuk kahoot.it. Cikgu masuk kahoot.it. Okay, sedang loading dulu, tunggu dulu. Dia akan keluar paparan dia, itu keluar dia punya nombor apa dipanggil? Nombor ping dia tu. Kak Sila tanya macam mana nak buat Kahoot ID. Kahoot ID, Kahoot IT. Kahoot IT ni kita game bila kita cari Kahoot. Okay, Kahoot. Kahoot.it. Bila Kahoot.it dia akan keluar macam ni ni. Jadi cikgu hanya masukkan pin kat sini. Kat sini masukkan pin. Macam mana dapat pin? Kat mana saya share ni. Okey, saya tekan klasik. Okey, ready to join. Cikgu klik. Okey, bila pada pin tu cikgu masukkan 276178. Boleh masuk sekarang. Macam mana nak IT, cikgu tulis kahoot.it dekat Google tu. Kat ID ni ID untuk bukan IT, kahoot.it. Kita nak buat quiz untuk budak, contohnya ada 20 orang. Kita nak bagi ID masing-masing. Supaya dia biru ataupun dia buat original, dia yang buat. Itu kita panggil assign. Nanti saya tunjuk macam mana assign dia. Ini untuk
untuk kita play dulu. Okey. 3 orang, Cimak je Puan Syimah, Puan Ibu Zati, Umi. 3 orang baru masuk ni. Cikgu Bahar tak masuk lagi ni. Cepat Cikgu Bahar. Cikgu Bat belum. Nak masuk ke mana? Alah Masuk. Musnita. Anak murid ada kau degi-degi malah masuk. Wayak Jawab kan. lisan je lah. Boleh jawab lisan. Cikgu Bahar kena masuk. Cikgu Hasbi, Ya. kalau sudah terkeluar saya masuk aplikasi semula, lepas tu bukan pergi sign up, pergi login kan? Tak, dia bila cikgu klik kahoot.it, cikgu keluar yang ni, cikgu masukkan nombor je. Bukan, nombor bukan. PIN. Tadi saya sudah silapkan, saya terkeluar. Lepas tu saya masuk semula, saya bukan pergi sign up, pergi login kan? Login lah, sebab dia sign up, dia mana dia punya email, cikgu dia sudah ada dekat situ. Oh, jadi pergi login lah. Login je. Lepas tu continue with Google. Ya. Okay, thank you. Tak boleh Cok masuk Cikgu cangkung. Mi. Dah Ya? putih daripada tadi. Tak apa, kena cuba lain kali. Dia putih je. Guna laptop. Komputer, pakai komputer. Laptop lah ni. Okey, tak cikgu boleh cuba masuk telefon ni. cuba keluar dulu. Nombor PIN berapa Cikgu Mi? Nombor PIN? 276-178. Ni 276-178. Okey, sudah 10 orang. Ni daripada 40 lebih tu tolong daripada 40. Kita tak ada laptop. Siapa cangkul cok ni? Aduh. Itu hari nampak cangkul cok. Okey, saya baru ada 14 orang, belum lagi. Ni nak kena rotan ni, tak masuk ni. Bila dah masuk tak ada nampak apa-apa Bila dah masuk, dia ada kalau paparan ni buah nama apa? Ana. Dia akan keluar. Dia okey untuk jawab soalan ni tengok paparan kat depan, kat dalam. Depan mana? Ni kat dalam saya share screen ni. Sebab dia dalam kita punya komputer tu dia tak keluar. Dia keluar hanya pilihan jawapan saja. Macam ni. tu. Okay. Kalau quizzes dia pertamanya dia random, tapi kalau Kahoot soalan yang sama saja. Soalan 1 jadi semua jawab 1. Soalan 2 macam tu. Okey, 15 orang baru. Maksudnya budak kena tengok dekat paparan mana cikgu punya? Kita share screen lah dengan budak. Maksud dia orang tekan dekat skrin dia orang tu jawapan je. Jawapan je. Soalan tak ada. Soalan tengok kat skrin. Kat skrin cikgu. Kat skrin cikgu. Kalau kita dalam bilik ICT kita kena buat paparan dekat guna apa LCD tu. Wan Ma ni saya tahu Mariana ni 276178 ni dia ambil nombor atas ni. Okey, bro, siapa bro? Kalau boleh ibu nama sebenar lah. Cangkul Cok ni saya tahu dah siapa, baru dapat tahu. Nita, Musnita. Azrin kena, Mazita, Musnita, Nita. Zaida. Bro ni siapa ni bro? Rasa bah-bahan ni bro ni. Zil siapa? Tak ada laptop tangan ni. Guna handphone. Ada. Okey, 17 orang. Okey, cepat. Apa Saya nak 20 orang. Cok Bahar. TTB. Ayah kita tak beli kita laptop. Ya. Okey, Bertiga orang lagi. Cepat. Cikgu Bat ke bro ni Okey. Dah keluar dah. Okey, 16 orang lah. Sebab kita nak pergi wall pula. Okey. Cikgu tengok paparan ni. Okey, 1, 2, 3. Quiz arm sekolah. Soalan dekat sini. Bila kata tarikh penubuhan SMKC Nah Bintang. Klik lah kat jawapan A. Okey. Dia bagi 12 saat. 7, 6. Ceng. 3 orang jawab. Jadi yang betul 3 orang. 8 orang salah. Tak nampak soalan. Soalan nampak tengok pada skrin. Tengok pada skrin yang saya paparkan ni. Okey. Cangkul Cok bagus. Nombor 1. Okey, next. Okey, soalan seterusnya. Berapakah blok bangunan SMC Bintang? Jangan salah. Salah saya rotan. 4.
Berapakah blok bangunan SMK Sinar Bintang? Lima. Okey, 13 orang. 2 orang jawab 5. Ada Badri ya? Okey. Okey, Cangkucok sedang mendahului ni ya. Okey. Okey, yang ketiga, soalan ketiga. Siapakah pengetua pertama? Cepat. Haji Yahya. Siapa pengetua pertama SMK Sinar Bintang? Ini nak tahu cikgu punya IQ apa, cikgu punya pengetahuan. Haji Yahya. Okey, jawapannya ialah Puan Najihah, Puan Wan Najihah. Kalau cikgu lama mesti kenal. Ada jawab Cik Yahya. Sebab dia masuk sini jumpa Cikgu Yahya betul pertama. Tapi yang pertama ialah Puan Wan Najihah. Yang Puan Radiah ni yang ketiga saya rasa. Puan Hajah Sakinah ni yang kelima. Okay, next. Okay bro, sudah mendalui. Cangkucok jatuh dah. Okay. True or false? Nama Sinar Bintang diambil sempena nama tempat sekolah ini ditubuhkan, itu Taman Seri Bintang. Betul atau salah? False. Yang ada di atas. Masa tu tak boleh cepatkan ke? Masa jawab tu. Cepat boleh. Dia boleh setting, bagi setting. Setting cepat. 14, 2 orang cepat jawab. Sikit lah, 5 saat je. Okay. Scoreboard. Okay, Cangkucok naik balik. Bagus. Okay, last question. True or false juga. Kaunselor petang sekarang ialah Puan Irma. Kaunselor petang ialah Puan Irma Suzianti sekarang. Betul tak? Kalau True. buat Cikgu Azmi. ya. Soalan Kahoot ni tadi Cikgu Azmi cakap tak ada ranking kan? Maksudnya cepat ke lambat jawab soalan tu still affect tak? Markah point. Dia mungkin ada bagi point jugalah Point untuk kan? kecepatan point dia. 4 orang jawab ya. Aduh. Okey. Siapa yang Johan? Okey, tahniah kepada Zil nombor 3. Zil ni siapa ni? Azazil. Izati nombor 2. Tahniah. Azazil. Oh, Kak Nazil lah. Okey, ada lampu lagi ni. Wow, Cangkucok. Okey, bagus. Tahniah. Inilah dia kuizi. Jadi kuizi pula cikgu Kahoot. Jadi cikgu boleh gunakan main dengan anak-anak murid. Boleh buat. Jadi ada soalan menarik tak? Menarik cikgu. Bagus. Cikgu Azmi, Jadi ya. Anita temis lah yang tadi Cikgu Azmi nak share ping tu. Macam kita nak cari nama ping tu nak bagi kat budak. Boleh tak? Okey. Lagi, Untuk bagi ping, saya share semula. Cikgu pergi dekat play ya. Okey, saya play sebab cikgu sudah pergi pada home. Okey, cikgu dah ada soalan dia lah. Macam saya sudah ada soalan. Jadi saya pergi library saya ni, kemudian saya pilih. Saya nak bagi sejarah takut cikgu pening. Okey, contohnya ambil soalan yang ni. Cikgu klik kepada play. Nampak? Play. Klik pada play, dia akan keluar sini. Macam cikgu Nuzila tanya tadi, untuk bagi pada pelajar, klik assign. Cikgu Nuzila klik assign. Assign ni ya. Kalau nak ajar buat macam kita buat tadi, kita teach. Klik teach. Jadi saya tunjuk yang ni dulu. Teach. Kalau teach tu on the spot lah. On the spot lah macam kita buat tadi. Kalau assign? Kalau assign tu kita macam dalam quizzes lah. Kita boleh bagi tempoh masa dia. Macam tu lah. Boleh tempoh masa. Contohnya kita nak expire date 4 hari ke 5 hari ke. Okey, jadi cikgu klik klasik. Kalau team mode ni saya belum cuba lagi sebab dia ada ini untuk advance. Saya ni peringkat novice. Klasik. Bila kita klik klasik, maka dia akan keluar paparan ini. Dia akan proses. Inilah
nombor ping yang dia punya, dia create untuk kita. Dan inilah kita kena share dengan murid untuk mereka menjawab soalan tersebut. Bila mereka sudah masuk, baru kita tekan start. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Okey, kalau untuk sign, Anak murid yang tak boleh masuk nanya. okey. Untuk assign. Okey, untuk assign. Klik assign. Klik assign. Di sini date dia. Players should complete it before. Kita boleh pilih ni. Sampai bila? Sampai akhir tahun pun boleh. Sampai habis PKP. Betul pula hantar cikgu lah. Masa dia. Kemudian timer kita buat off ke. Maknanya dia boleh buat nak buat 10 minit ke satu soalan pun boleh. Tapi kita tak maulah. Random off. Maknanya kalau kita nak soalan tu random, kita buat on. Maknanya dia boleh soalan tu keluar kepada mereka tu daripada nombor 4 ke. Tapi kalau kita buat begini, maknanya dia keluar nombor 1, 2 ikut susunan. Nickname generator tu kita on. Maknanya dia bagi nama dia. Okey, dia bagi nama dia. Boleh Kak Puan Nazila? Boleh tak? Jadi klik create sini, dia akan keluarkan satu. Boleh. Dia akan keluarkan ini. Kita copy URL dia ni. Ni dia ada okay, got it. Copy URL, kita share dengan budak dalam WhatsApp ataupun Telegram. Boleh? Ataupun dalam kalau kita sudah login dalam ni, kita boleh link terus dengan ni. Kita punya apa dipanggil ni, Google Classroom. Ada Twitter kita boleh link. Kat sini dia link dengan kita punya Google Classroom dah. Kita tak mahu satu-satu, kita pergi terus kat situ. Boleh? Okey. Alhamdulillah 2 dah. Baru pukul 11. Okey, kita tengok word wall pula. Word wall. Okey, ni saya tak buat survey lah. Saya takut ambil masa. Okey, word wall. Apa itu word wall? Dinding kata. Betul dalam bahasa Melayu. Cikgu Puan Raja marah ni, saya translate ni. Word wall. Okey. Survey tak payahlah. Okey, saya tahu cikgu ramai yang tak pernah, jarang guna, tapi ada yang pernah guna. Okey. Untuk kita masuk word wall, dalam kita punya Delima atau aplikasi tu tidak ada. Kita tulis saja dekat Google word wall. Dia akan keluar word wall create a better lesson quicker. Dia keluar ini. Cubalah cikgu masuk word wall terus. Okay, word wall. And then lepas tu kita akan dapat paparan ini. Nampak? Paparan ini paparan yang belum kita login lagi. Sebab tu saya buat circle untuk kita sign up dulu. Kita sign up. Okey, dah berada kat sini dah cikgu. Cuba cikgu boleh masuk terus lah. Okey, daripada sini cikgu tulis word wall. Klik word wall create better lesson and then dia akan keluar paparan ini. Bila keluar paparan ini, cikgu klik sign up. Konsep dia sama dengan kita masuk Kahoot tadi. Sebab cikgu belum pernah guna. Kalau cikgu sudah guna sebelum ni, cikgu login sajalah. Okey, bila kita sign up, proses dia pun lebih kurang. Kita sign up with Google. Sign up with Google. Bila sign up with Google, kita proses dia, kita akan masukkan nombor Gmail. Dia automatik dia keluar Gmail MOE. Jadi bila kita sudah masuk, kita sign up, kita sudah ada kita punya ID dia kat sini. Inilah paparan bahawa kita punya laman untuk word wall. Okey. Boleh? Kita tengok sesi praktikal. Kita tulis word wall. Word wall. Okey. Sebab saya ni sudah masuk bulan ni. Jadi paparan saya macam ni lah. Tapi saya nak keluar dulu. Saya nak tunjuk kat cikgu macam mana. Inilah dia paparan sebelum kita log in. Kita klik sign up. Dia keluar macam ni. Keluar sign up. And then kita sign with Google. Sign with Google. But saya dah masuk dah sebelum ni. Maka inilah paparan saya. Okay. Baik, untuk word wall ni satu,
cikgu boleh ambil orang punya, cikgu pergi pada community. Cikgu boleh cari yang orang lain dah buat berkaitan dengan subjek cikgu tu. Kalau cikgu tu rasa nak buat sebab cikgu nak dapat free 5 saja. Cikgu pergi pada create activity. Dan sebabkan saya ni teruja buat ni, saya bayar RM15 sebulan. Maknanya saya boleh guna selama setahun seberapa banyak yang saya nak buat ni. Ni contoh yang saya telah buat ni. Ni. Banyak dah saya buat ni. Sabah, soalan sejarah tingkatan 3, soalan matematik saya pun saya buat. Jadi ini kita boleh copy untuk dia. Ni saya telah buat. Okey, untuk community kita boleh pilih. Contohnya cikgu kata nak cari fizik, Cikgu Bahar. Cikgu Bahar ada lagi tu? Are you here? Okey. Physics. Ni ada ni. Kuantiti fizik, istilah fizik. Okey, ini dia punya soalan dia sebab dia punya dia punya word wall ni dia adalah satu game. Satu game, satu permainan yang mana dia ada dalam bentuk Minecraft, dalam bentuk apa dia panggil ni, untuk maze. Macam dulu main Pac-Man lah, ingat tak Pac-Man? Kita lari daripada hantu nak gigit tu. Ada. Okey. Jadi dia ada. Yang ni main ketuk kepala orang pun ada. Untuk perpaduan. Yang ni juga, ini juga untuk permainan hari ni. Sebelum saya guide cikgu untuk buat, saya nak main dulu dengan cikgu. Boleh tak? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey. Okey, kalau cikgu nak katakan sudah ada permainan tersebut, cikgu pergi share, cikgu pergi set assignment. Set assignment. Kalau make a public ni dia untuk kita kongsi macam saya buat ni, saya tak nak kedekut, saya kongsi dengan Cikgu Bahar. Sejarah cikgu, dia pun tak mahu apa ni, ajar sejarah. Saya kongsi dengan Cikgu Suki, okey sejarah sama. Kalau ada fizik, saya kongsi dengan Cikgu Bahar. Ini link dia, okey. Set assignment, di sini kita boleh tentukan deadline tu bila. Ini boleh copy dengan sains-sains nak buat dah. Betul. Share, tolong share. Di sini kita boleh deadline dan kita boleh leaderboard. Kita boleh show answer leaderboard. Ni kita kena set sini dulu. Kemudian start. Bila kita start, kita copy dia punya link. Jadi bila copy dengan link, saya nak cikgu klik link ini untuk kita main dulu sebelum saya nak terangkan bagaimana cara nak buat soalan tu. Okey, cikgu klik link tersebut. Klik link tersebut, cikgu mulalah main. Soalan dia juga berkisar dengan kuis Am Sekolah 2. Okey. Dah masuk dah, ada macam kat sini tak? Okey, cikgu start. Dia akan keluar macam ni. Okey. Jadi macam mana guna cursor lah. Cikgu tu yang warna merah tu. Okey. Bergerak. Lari cepat. Lari. Jangan bertembur dengan dia. Nanti mati. Okey, lari lagi. Kita tahu okey. Di taman apa? Taman Sinabi. Kat sini. Jenuh nak cari. Okey. Ayo. Mati yo. Seronok. Budak-budak pun seronok main ni. Okey. Tak gerak pun. You guna cursor. Berapa tarikh dia? Ni main game macam main game lah. Guna cursor. Okey. Okey. Sekarang saya mempunyai padang bola sepak. Betul atau tidak? Tak tahu. Betul, salah. Mana satu? Saya tak tahulah ada pandang bola. Tolong cikgu sebabkan masuk PDPR, tak tahu ada pandang bola atau tidak. Okey, mana jawapan dia ni? Okey. Okey, contohnya sudah. Kita kata tak tahulah, tapi tak tahu tu. Kenapa dia tak masuk? Mana? Pusing-pusing situ je. Cikgu Mi, saya nak tanya. Cikgu Mi, yang ini yang termasuk game yang maze ni termasuk dalam bayaran yang RM15 setahun ke sebulan ke, atau yang ni memang basic punya free? Saya rasa basic ya. Basic ya. Macam mana kita nak tahu yang mana boleh yang mana tak boleh ya Cikgu Mi? Oh, dia ada keluar daripada ni feature dia ni. Dia ada untuk bayar tu berapa, dia ada tekan feature. Feature okey. Feature tu dia ada bahagian bayaran tu berapa switch ni. Tak, yang kita nak tahu game mana yang boleh, yang basic, game mana yang kita perlu
buat payment baru boleh main kan? Yang mana macam mana? Yang macam saya ni sebab saya pun tak boleh nak beza juga sebab saya punya apa yang aktiviti tu semua ada, jadi dia ada Yelah kan. certain tu saya tak boleh nak beza sebab saya dah beli, jadi banyaklah saya punya ni. Okey. RM15 sebulan Ya. Setahun dia bagi murah sikit. Saya main setahun terus. Alright. Okey, dah cikgu Bat dah siap dah? Belum, jap satu lagi. Okey, bagus. Ketiga. Semua betul? Siapa satu ketiga? Ya? Dah di siap dah. Di sini dia ada leaderboard, tak keluar lagi leaderboard, mungkin tak siap lagi tu. Submit je leaderboard. Dia akan keluar nama kat sini lah siapa yang nombor. Di sini kalau kita sebelum kita nak share dengan budak, kita boleh guna countdown ke, count up. Live tu kita nak bagi banyak, nak bagi sampai 10 pun boleh. Nak difficult, tu boleh. Tu. Cikgu Mi. Ya. Kiranya word wall ni macam kita bagi soalan dalam bentuk game lah. Bentuk game. Sebab kita budak kadang-kadang nak main kan, dia nak main game. Jadi dia ada game dia lah. Sebab sini kalau kita boleh lihat dia ada game ni, game ketuk-ketuk ni. Budak-budak pun suka ketuk-ketuk. Semuanya pilihan ni game lah ni ya. Game tapi ada juga quiz. Quiz. Contoh di sini saya buat quiz yang macam ABC yang ni. Ni. Ini quiz ini saya buat sendiri. Kita start. Ni kita boleh jawab A, B, C, D. Apakah masuk Persatuan Melayu, apakah masuk Persekutuan. Ni. Klik situ. Game ni betul. sesuai untuk set induksi lah. Set induksi lah. Kita nak bagi dia seronok. Contohnya di sini. Okey. Jadi saya nak cikgu siap dah main? Dah siap dah. Okey, berapa betul? 3. Tapi tak keluar lagi dalam leaderboard ni Okay, tak apa. Jadi itulah. Jadi saya sambil lah kita nak main, kita nak tengok juga quiz. Jadi oleh itu cikgu tu minta lah baca profil sekolah tu. Berapa sekolah sebab kan kita tak tahu cikgu ni sekolah ni ada berapa orang pelajar pagi petang. Jadi saya kata Allah saya akan update lah setiap bulan untuk profil tu jika ada perubahan. Okey, sekarang saya nak ajar cikgu bagaimana kita nak create kita punya ni. Kita klik create activity. Bila kita create activity, kita boleh pilih nak quiz, nak match up, find the match. Group ini benda kalau kalau missing word, kita boleh bagi perkataan. Yang saya sebutkan ni mass case. Yang tadilah yang saya bagi latihan pada cikgu tadi ni, mass case. Ni kita boleh pilih yang ni. Cikgu Mass case. Cikgu ada tak yang dia punya ni? Cikgu boleh pilih mass case. Ada tak? Mass case. Okey, boleh ada tak kat sini? Sebab kita nak tentukan kalau cikgu tak bayar tu, cikgu create activity ada tak tersenarai mass case? Ada? Ada. Mana free lah untuk cikgu. Okey. Cikgu klik satu. Cikgu klik yang tu kalau nak buat yang tu. Kata pun nak klik web mall. Web mall. Klik web mall. Ini web mall ni dia berkaitan dengan apa, kita macam bagi perkataan yang ni contoh di sini saya buat quiz sekolah. Quiz sekolah. Okey. Di sini saya nak bagi nama cikgu ataupun nama staff AKP. Ali. Kalau incorrect Abu. Contohnya. Tara. Yang correct Pora. Contoh dia lah. Ada cik Pora di sini tak? Pora. Okey. Elisa. Elsa. Okey. Lagi. Siapa lagi? Hayani. Di sini kita buatlah yang salah. Hayati. Okey. Kita buat sampai 5 lah. Okey. Kemudian apa lagi? Siapa lagi nama? Hashimah. Nura. Hashimah. Yang ni Sultan Muhammad Al-Fatih. Hashim. Okey.
Jadi soalan ni quiz and score, maknanya kita nak tuntut nama AKP. Okey, kita buat done. Boleh buat done, membetullah satu soalan. Okey, jadi kita nak test dia. Kita klik dulu kat sini. Okey. Ini pun seronok juga. Klik dulu untuk jawab. Oh, kesian kena ketuk. Okey. Contohnya sini kita main ketuk lah. Okay, kita keluar nama. Rara. Betul. Hashimah. Betul. Rara. Elisa. Hashimah. Saya pula main nak tunjuklah tu cikgu macam mana. Okey, kita sampai game. Kita boleh edit dia untuk sampai level berapa. Okey. Ada manual tak? Apa nama permainan ni? Manual untuk buat benda-benda ni, tiga benda. Ni, whack a mole. Kita buat abu, salah. Okey. Whack a mole. WHACK. Kita buat Whack a mole. Okey. Salah, pora, salah. Itulah. Jadi kat sini cikgu boleh tentukan level sampai berapa level ni. Nak 5. Nak 5 je lah, banyak sangat ni level. Kita buat sampai 5. Speed, laju, mati ya. 7. Di sini timer dia berapa? Berapa 1 minit kat sini. Jadi kita boleh buat kat setting lah untuk permainan ni, untuk kita kongsi dengan pelajar. Okey, kita pergi share with student. Kita buat set assignment. Sebab sini bila cikgu buat tu masih lagi private untuk cikgu, orang lain bila dia cari pun takkan jumpa. Cikgu kata, saya nak public lah, tekan public. Tapi kerana set assignment, klik set assignment, kita start. Start, kemudian kita copy dan kita share dalam WhatsApp ataupun dalam Google Classroom. Nampak tak permainan ni? Okay, jadi banyak cikgu boleh buat ni. Macam satu lagi saya suka ialah balloon pop. Balloon pop ni saya dah buat, saya nak tunjukkan balloon pop ni macam mana. Dia ada kat sini. Ni balloon pop. Okay, balloon pop. Iaitu satu permainan kita nak tentukan. Contoh di sini, Ketua Rumah Masyarakat Pribumi di Sarawak. Ini siapa belajar sejarah dia boleh tahu. Cikgu, okey. Orang Iban. Ketua rumah dia dipanggil apa? Okey, orang Iban. Betul tak Menteri Iban? Kalau tak betul, kita jangan masuk. Kalau Melana kita kata betul, kita klik je. Betul. Dapat betul. Okey, lagi. Skor 66. Okey, contohnya lagi. Level yang kedua. Okey, datang kereta api. Okey, siapa ketua rumah bagi orang Perang Lepo. Kita kata Kenyah ni. Okey, betul. Kalau kita klik Kenyah lagi betul. Kita klik Iban, salah. Kenyah lagi. Kenyah. Bonus. Pop. Itulah cara dia. Boleh tak cikgu? Ini juga menarik lah. Jadi cikgu kalau boleh dapat 5, tapi cikgu jangan risau. Cikgu boleh cari dekat community ni. Cari. Kalau contohnya cikgu buat aja apa? Matematik. Dekat Moral, okey. Pendidikan moral. Pendidikan moral. Cari. Tapi tingkatan berapa tak tahulah ni. Dia ada permainan, dia banyak sini. Peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Contoh tempat awam. Ni. Banyak boleh. Cikgu ajar apa? Ajar English ataupun ajar matematik. Ataupun matematik pun boleh. Matematik tingkatan. Kalau bahasa Cina ada bahasa Cina? Tapi takut tak kena dengan topik tak kena dengan topik. Ya, dia tengok kalau kena topik. Ada bahasa Cina ada juga. Ada. Saya takut saya tak boleh keluar. Kalau bahasa Cina saya tak boleh keluar. Boleh. Tak bahasa Cina keluar. Nanti bahasa Cina jenuh saya. Ikut Cikgu tingkatan. Mi, Ya. maksudnya apa-apa soalan memang dah ada tersedia dalam ni lah. Dia cikgu yang dah buat, dia share, dia buat public. Kita share sajalah. Jadi kalau katakan cikgu, kata matematik ni tingkatan 4 asas nombor. Asas nombor. Asas nombor. Klik kat sini. Macam mana cara cikgu boleh ambil, cikgu share je. Set assignment dengan budak. Dan dia akan direkodkan di bahagian My Activity.
Walaupun itu hak orang, tapi dia akan rekod sebagai aktiviti cikgu. Aktiviti kita. Aktiviti kita yang kita dah gunakan untuk ni. Macam saya buat ni untuk matematik tahun 6 ni. Ni saya buat dalam bentuk permainan macam ni. Okey, aktiviti tu macam library kita lah. Dan library kita lah yang telah kita gunakan. Ni. Ini siapa boleh jawab? Ni tahun 6 ni. Okey boleh. Boleh setakat ni cikgu. Banyak ni. Okey, yang ni pula soalan yang kita boleh gabungkan dua permainan. Contoh di sini kita buat satu lagi dipanggil ni seronok juga saya nak perkenal pada cikgu, iaitu Wheels apa ni? Okay. Wheels of name dia panggil. Wheels of name. Wheels of name. Wheels of name. Okay. Wheels of name. Wheel. Okay, wheel of name. Okay, wheels of name. Okay, kita boleh tengok sini macam mana cara dia. Kita letakkan nama student tu. Okay, contoh di sini. Okay, cikgu, saya masukkan contohnya cikgu Badri. Contoh dia lah, Badri. Baha. Lagi Musnita. Apa lagi nak? Nur Zila. Noi pula macam Perancis. Okey. Di sini kita boleh klik. Kita boleh klik. Dia akan pergi pada nama siapa yang kena. Okey, cikgu Baha yang kena. Wow. Bagi tepukan. Cikgu Baha kena. Jadi kita pergi kepada permainan ini, kemudian kita kata, Cikgu Baha, pilih nombor berapa? Pilih nombor apa Cikgu Baha? Pilihlah. Pilih. Cikgu Baha. 5. Okey, 5. Jabatan Perpaduan Negara, majlis apa semua ni, apakah persamaan penubuhan jabatan tersebut? Apa dia? Apa dia Cikgu Baha agak-agak? Ini soalan E cikgu. Okey, apa jawapan? Jawapan saya lah iaitu untuk memupuk perpaduan. Ini soalan sejarah. Jadi kita pergi pula kepada Will ni, yang nama siapa yang belum kenal lagi ni? Okey. Oh, dia jadi hang. Badri. Hang mana boleh. Okey, Cikgu Badri. Cikgu Badri. Okey, nombor apa Cikgu Badri? Cepat. Nombor berapa? Okey, 2 lah. Okey, 2. Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dalam Badan Matlamat untuk apa? Jeng, mana agak-agak ni? Untuk kemampuan ekonomi ke? Memupuk keharmonian kaum. Memupuk keharmonian kaum. Kepala. Ya betul ialah B lah. Dia kunci. Jadi macam tu lah. Jadi cikgu saya nak tunjuk dia panggil Wheels of Name. Jadi cikgu boleh buat permainan dengan anak murid. Habis semua jawab salah, kunci semua. Ya? Jawab semua salah, kunci semua soalan. Siapa nak jawab? Kunci. Jadi cikgu sedia soalan je lah. Wheel of Name ni memang guna untuk word wall tak semestinya kita nak tanya soalan lain pun boleh, soalan daripada cikgu. Kalau Kahoot boleh. Nak buat Kahoot tu dia soalan dia semua orang jawab, tapi soalan yang kita ada dalam simpanan kita tunjuk dalam soalan objektif, soalan dalam slide kita tu, okey, siapa yang nak jawab? Diam je. Jadi caranya kita pusing benda ni. Jadi nama kena, awak kena jawab. Jadi sebab belum ni kita tanya, okey, Zoe jawab, diam. Contoh Zoe jawab tapi yang lain diam. Jadi kita pusing ni, dia tak boleh lagi dah. Dia permainan. Jadi pelajar seronok untuk jawab soalan.
Boleh tak cikgu? Okey. Jadi saya rasa itulah untuk hari ini. Okey, ada apa-apa persoalan cikgu boleh PM saya ataupun apa-apa. Jadi rujukan saya lah daripada Google lah, Google Form, Sri Kahoot, ini rujukan dia. Okey, terima kasih. Ini bahasa apa ni? Bahasa Bahasa Yahudi pun ada. Yahudi semua ada. Dikuji, mahalo, thank you, mercy, danke, syukran. Azmi nak tanya. Ya. Apa beza quizzes tu dengan quiz yang dalam Google Form tu? Okay, quiz dalam Google Form, dia ni kita boleh jawab ikut tak kira masa. Contohnya dia kita katakan soalan quiz Google Form tu kita bagi 1 jam lah. Jadi dalam 1 jam tu kita boleh fikirlah dalam 1 jam tu dia boleh hantar awal. Tapi dalam quizzes ataupun Kahoot ni dia ada time yang cukup singkat. Kata sangi 12 second. Jadi kadang-kadang budak nak baca soalan tu satu hal lagi. Kemudian nak jawab soalan lagi. Jadi itu ada. Mana dia lain lah Dia application yang lain lah. Application yang lain lah. Macam kalau kita tengok Kahoot tadi, dia soalan yang sama. Mesti semua jawab soalan yang sama. Tapi kalau quizzes, mereka jawab secara random. Contohnya pelajar A akan jawab soalan nombor 20. Pelajar B soalan 15 dulu. Jadi tak sama di antara satu sama lain. Itu yang perbezaan dia. Ada soalan tak? Sebelum kita akhir saya tahu cikgu pun nak berehat, nak ada pula kita pun pukul 2 nanti. Kalau tengok gaya case kan, sekarang dah 15,000, agak-agaknya kemungkinan tak kita akan buat ujian ataupun peperiksaan tahun secara maya? Itu belum saya tak pastilah sebab nak buat maya ni memang banyak dia punya keabsahan masalah. Okey, penipuan. Sebab tu saya dalam saya buat soalan untuk quizzes untuk Google Form tu saya dah buat satu part untuk pengakuan calon. Ini saya pun boleh share kalau cikgu nak tengok macam mana saya buat. Okey, saya di sini rasmi ujian sejarah. Okey, saya buat contohnya soalan ujian pengesanan. Ujian pengesanan tingkatan 3. Okey, saya buat satu. Ini nama ni saya dah dapat senarai nama, saya copy je. Jadi pelajar tak perlu tulis nama. Dia select pada drop down. And then untuk next. Okey, dia ada tingkatan. Ni. Saya tunjuk ini. Kita buat satu part pengakuan calon. Saya mengaku akan berlaku jujur dan tidak meniru. Jika meniru, saya akan mendapat markah kosong. Ada pelajar dia nakal-nakal sikit. Yang belakang dia buat tak setuju. Tapi dia jawab. Tapi yang kebanyakan yang kelas yang itu dia akan buat setujulah bahawa dia tidak akan meniru. Dan satu lagi mereka buka kamera lah yang masalah tu kita kata mereka ni adalah kita percaya kepada mereka. Ya kita boleh buat. Yang sini macam mana dapat keluar macam ni, kita tekan ni. Yang T ni, T title lah, dia keluar macam ni. Pengakuan calon. Kemudian di bawah ni, kita masukkan setuju, tidak setuju. Jadi ini satu aspek yang boleh kita buat sebagai untuk menguji kejujuran murid lah. Dan saya yakin murid tu jujur, insyaAllah dia tidak akan meniru. Dan ini. Dan saya juga untuk soalan sejarah, kalau soalan pilihan 1, 2, 3, 4 ni, kita buat sebagai checkbox. Checkbox. Kalau soalan multiple choice, ini dia boleh hanya satu. Tapi sini dia boleh pilih 2. Selalunya saya fikir macam mana nak buat soalan yang ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya kata, saya bincang Cikgu Suki, saya buat checkbox. Maknanya dia pilih 2 sahaja jawapan yang betul. Jadi pilih 1. Kalau pilih 1 dan 2, jadi akan dapat dia punya markah. Itu cara dia. Dan di sini saya juga telah masukkan gambar. Ini soalan gambar Durba pertama. Ini ambil daripada mana? Ambil daripada Google. Ada dalam Google search kita tu. Kita boleh masukkan. Ni. Pia Pelik merupakan gelaran yang diberikan oleh raja apa? Tahu Pia Pelik? Nama raja Perlis. Dia panggil Pia Pelik. Begitu juga kat sini. Ni. Sampailah
soalan tamat last sekali kita tulis. Itu yang pengalaman saya lah buat soalan, dan saya bagi dalam masa 1 jam. Contohnya 10 suku hingga 11 suku. Lepas tu kita boleh tengok respon mereka ni. Respon mereka yang mana, okey, ada pelajar tanya, ada cikgu tanya macam mana nak dapat ni, kita pergi pada ni. Kalau yang kita mula-mula buat, kita klik yang warna hijau ni. Klik warna hijau, dia akan keluar dalam bentuk Google Form. Ni. Google Sheet, dia panggil Google Sheet. Ni dia akan senaraikan pelajar yang jawab, dan dia ni contohnya saya nak bagi contoh, ada pelajar dia jawab awal lagi. Awal 5 minit dia hantar ni. Mungkin cikgu akan kenal budak-budak ni. Ni, Felix. Kelas 3 aktif. Dia buat tak setuju pula tu. Oh, dia tanya mengapa tak setuju. Saya salah klik, dia cakap. Lepas tu dia jawab juga. Dia dapat 20. Dia betul 10. 10 kali 2, 20. Ni. Jadi kita boleh tengok dia punya ni. Dia punya time. Dia masa saya mula dia pukul 11.15. 2 minit dia boleh jawab. Dia tembak lah ni. Tembak. Lepas tu saya, sebelum kita nak suruh budak hantar, kita cakap, awak kena submit saya awal 25 minit ataupun setengah jam daripada ni. Kalau tidak, tak dikira. Jadi dia akan hantarlah setengah jam ataupun 20 minit selepas itu. Dan ada pelajar yang hantar. Yang jawab malam pun ada. Cikgu, saya tak boleh lah siang kerana jaga adik lah. Handphone tak ada. Okey, saya bagi kelonggaran pukul 8 malam. Ini buat pukul 8 malam ni berapa orang ni? Ni yang pukul 8, 12. Pang Yufa yang ada jawab ni. Itu pengalaman cikgu lah. Pukul 8 tu cikgu tak ada apa-apa, cikgu boleh buat hari tu yang sama lah. Boleh? Boleh setakat ni cikgu? Boleh cikgu. Okey, ada soalan tak? Sebelum kita berakhir. Okey, terima kasih. Semoga cikgu sama-sama dapat manfaat, dan cikgu bolehlah main word wall, kuizi apa tu, Kahoot. Seronok, memang seronok. Pelajar pun seronok. Ya. Cikgu Asmi. Ya, saya. Boleh tanya yang work wall tu boleh monitor budak dah buat ke belum tak? Ya. Work wall tu boleh monitor budak dah buat ke belum? Okey, boleh. Kita kat sini kita buat leaderboard. Kita ada leaderboard, kita boleh check kat sini leaderboard. Dia ada leaderboard, sebab sini saya tak buka yang leaderboard. Okey, saya tengok your result. Okey, contohnya sini saya dah bagi assignment belajar tentang okey, yang ni ancaman komuniti Sarawak. Ini form 3. Jadi kita tahu pelajar buat, dia ada leaderboard kat sini. Nampak tak? Okey, nampak. Li Ying Zing, dia betul 3. Masa 3. Dia rekod semua ni, masa apa semua tu. Dia ada leaderboard dia tu. Boleh? Boleh. Okey, ada lagi sebelum buat akhir? Cikgu, terima kasih banyak ya Cikgu. Terima kasih banyak. Okey, tahniah juga pada Cikgu Raja sebagai pemangku PKP. Cikgu Syarifah ada tak ni? Pak Syarifah? Dia kata nak masuk. Ada? Okay, terima kasihlah cikgu yang sama-sama mendengar celoteh saya. Saya ni bukanlah yang terbaik. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada saya sendiri ya. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Sama. Ya. Cikgu Asmi. Ya, saya. Kalau macam tadi punya roda rawat itu, kita kan letak nama murid di dalam roda itu kan. Itu seorang kena buat yang another one tak? Maknanya yang nama dia sudah habis dah, kita remove dah nama dia. Bila dia dah terpilih dalam roda tersebut, dia sudah terpilih. Maknanya dia sudah di remove, jadi keluar yang belum jawab lagi lah. Jadi yang soalan itu kita buat another activity lah. Ada aktiviti lah. Contohnya kita dalam aktiviti ni kita nak suruh jawab soalan objektif secara spontan. Kadang-kadang budak, okey siapa nak jawab? Mesti tak nak jawab. Betul tak? So kita buat roda macam ni, jadi dia macam ada pressure untuk jawab. Jadi kita siap key in nama kat situ, dia akan keluar senarai dia dan dia akan pusing tu.
Jadi dia pergi pada nama siapa. Jadi dia tak boleh lari, kena jawab lah. Jadi kita kena share 2 kali lah. Satu share ialah soalan, satu share ialah roda itu kan. Ya 2. Maknanya kita pergi 2 tab. Jadi kita buka satu tab untuk Wheel of Name dan satu tab lagi untuk game kita tersebut. Okay, thank you. Okay, welcome. Oh, kehadiran saya belum tanda lagi. Puan nantilah. Kejap. Okay. Cikgu Azmi. Ya, saya. Tadi yang apa? Word wall. Word wall. Kita boleh macam teleport juga Boleh. Kita pergi kat community, kita boleh cari. Macam saya. Pergi community, lepas tu dah cari. Tulis ke? Tulis nama subjek apa tu. Tu je matematik tingkatan 4. Klik kat situ dia akan keluar. Lepas tu dah keluar, lepas tu klik macam mana kita macam mana kita nak savekan dekat file kita? Kita pergi pada kita klik on then kita share. Oh, share. Kita share kat situ. Jadi maknanya dia akan masuk dalam kita punya my activity. Dalam kita punya activity tu dia akan tersenarai lah. Macam sini saya dah ada buat tadi quiz. Maknanya kita klik je share tu masuk dalam kita punya galeri macam tu. Dia sebab di mana dia rekod sebagai kita punya aktiviti dah. Dan dalam ni kita juga boleh buat folder untuk contohnya untuk tingkatan 4 apa, untuk tingkatan 3, kita boleh create folder. Folder untuk kat mana tu? Ni kat new sini folder tu. New folder untuk game tu. Maknanya tingkatan 3 ni game dia ni. Tingkatan 4 tak jadi jumpa kita new folder tu orang klik kat mana? New ada folder tu. pada my activity, klik pada my activities. Setentangan dia ada new folder, recycle bin. Kita tak nak, kita boleh recycle, kita boleh buang. Tu. Yang ni create activity. Banyak kita boleh ni. Seronok tak budak-budak kalau kita main macam ni ni macam matematik nombor perdana. Ini sekolah rendah. Haziq boleh buat ni. Ni nombor perdana ni. Kita boleh. Tu. Tapi tak ada pun masuk dekat my activity yang file kita dah share tadi. Tak ada. Tak ada. Kita kena main, kita kena main juga. Kena main dulu main buat kita aktiviti tu. Aktiviti. Kita kena main dulu. Boleh? Nanti kena buka dulu. Ada lagi cikgu Cikgu Nur Hasiati okey, boleh? Ada lagi ni. Nak belajar, boleh belajar lagi. Cikgu Bayah okey? Cikgu Rashimah okey? Okey. Cikgu Mi, ya. nak tanya satu. Okey, katakanlah saya nak tunjukkan budak macam mana kita nak tunjukkan budak secara langsung cara kita melukis. Contohlah kita lukis dekat Word ke dekat apa ni, macam dekat Google Meet ni macam mana? Kita pergi share dia punya screen dia tu. Share? Dia ada kat bawah tu, dia ada macam ada tangan, ada sisi sebelah tangan tu. Okey. Your entire screen ke, a window ke, a tab? Okey, kalau dia benda tu letak dalam tab yang sama, kita share a tab lah. Kalau kita buka share now tu share a tab. Share a tab. Okey, jadi semua budak nampak apa yang kita lukis tu lah contohnya. Ya, nampak.
Okey. Ya, Terima tab. kasih. Kalau kita nak guna Word, kita guna share entire screen. Tapi Word tu kira kita kena keluar Buka lah. dulu kan? Kita tak payah keluar, kita buka je. Mana dia Buka entire, je? kita kena, contoh sini saya stop. Saya Tunjuk je. saya pergi share entire screen. Share entire screen. Makna di sini, kat sini pun dia share. Kemudian saya buka yang lain. Yang ni. Nampak tak yang ni? Nampak. Ni pun Saya nak kerja bergerak macam tu lah. Dia boleh entire screen. Banyak pun Rashimah guna Word. Nak melukis kat Word. Boleh guna entire screen. Okey. Terima kasih. Sama. Macam kalau lain. Saya left Terima kasih. Okay.